Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini saya nak bincangkan satu bidang yang penting dalam pencitraan pertanian, iaitu storage and packaging. Dalam bahasa Melayu ini adalah penyimpanan dan juga pembungkusan hasil pertanian. So, dua perkara ni dia mungkin kelihatan seringkas berbanding kerja di ladang. Tapi hakikatnya dia merupakan satu intervensi kejuruteraan yang sangat kritikal lah dalam memastikan hasil pertanian ni dia boleh sampai terus kepada pengguna dengan selamat. Saya akan bagi tahu kenapa benda ni sangat penting. Bila tanaman dituai, tanaman tu masih hidup, masih juga bernafas dan masih tapi tak akan kehilangan air dan mudah dijangkiti oleh mikrob. Dan bila tak ada sistem penyimpanan serta pengurusan yang betul, so sebagian besar hasil dia akan rosak sebelum sampai ke pasaran. Dan kajian juga akan menunjukkan bahawa dalam 20% ke 30% buah-buahan, sayur-sayuran dan juga biji dia hilang selepas tuaian. Dan juga beberapa di kawasan dia boleh kerugian dia boleh mencecah sampai lebih ke 40%. Jadi sebenarnya ini bukan sekadar isu teknikal, tapi dia juga memberi kesan besar terhadap pendapatan petani, harga makanan dan sekitar keselamatan makanan negara kita sendiri lah. Oleh itu saya nak kongsikan teknologi dan juga inovasi dalam penyimpanan dan pembungkusan ni. Bagaimana cara macam mana jurutera pertanian ni mereka bentuk dan juga menambah baik sistem ni serta bukti daripada penyelidikan tentang dia punya kebijaksanaan. So, kita akan jump kepada kepentingan penyimpanan dan juga pembungkusan ni lah. Okey, kita bayangkan kalau seorang petani ni dia menuai satu lori penuh tomato. Okey, tomato. Jadi jika tomato tu dibiarkan dalam keadaan yang panas, pada sistem penyejukan dan sebagainya, dalam beberapa hari dia nanti dia akan menjadi lembik, berkulat dan juga paling penting dia tak boleh dijual lah. Tapi kalau kita menggunakan teknologi penyejukan, lepas tu kekebalan dia sangat terkawal. Jadi dan juga lagi satu, serta pembungkusan dia sangat sesuai lah. Tomato ni dia boleh bertahan lebih kurang 2 ke 3 minggu dan juga boleh dijual ke pasaran bandar dengan harga yang lebih baik. Okay. Sama kes seperti bijirin, tapi untuk biji ni dia ada kalau disimpan, tapi penyimpanannya dalam guni. So kalau disimpan dalam guni biasa, biasanya serangga dan juga kulat ni dia akan merosakkan lah biji yang disimpan dalam guni. Tapi kalau disimpan dalam beg hermetik ataupun silo yang kedap udara, kerugian untuk biji itu dapat dikurangkan dengan sangat pesat lah ataupun drastik. Untuk teknologi penyimpanan ni dia ada terdapat beberapa teknologi penyimpanan untuk hasil pertanian, daripada sistem rangkaian sejuk ke teknologi tinggi sampailah kepada inovasi mudah yang berkos rendah. Yang paling biasa dan berkesan ialah rantaian sejuk. So basically penyejukan ni dia mempelabahkan respirasi, dia menangguhkan proses masak dan juga menghalang pertumbuhan mikrob ataupun bakteria ataupun virus lah. Contoh, mangga yang disimpan dalam pada suhu 13 darjah Celsius, dia boleh bertahan sehingga 3 minggu lebih. 3 minggu lebih lama berbanding yang disimpan pada 27 darjah Celsius. Untuk bilik sejuk dan juga lori berpendingin dan juga peti sejuk di pasaraya adalah sebahagian daripada rantaian ini. Basically, market-market, lori-lori pengangkutan yang mempunyai suhu terkawal serendah 13 darjah Celsius ni memang, dan juga peti sejuk lah, memang dapat mengawal kadar pertumbuhan mikrob ni lah. Tapi biasanya kos tenaga ni adalah sangat tinggi lah, disebabkan bekalan elektrik, penggunaan tenaga elektrik yang sangat tinggi. So maksudnya sini bekalan elektrik dia mestilah stabil dan suhu dia tidak boleh suhu dia kena stabil, dan suhu yang tak sesuai dia boleh menyebabkan kecederaan sejuk pada bawah sensitif, macam contoh pisang. Untuk petani kecil pula yang tak mampu menggunakan sistem penyejukan mekanikal, dia ada satu kaedah, iaitu penyejatan. Yang ini adalah ruangan simpanan yang diperbuat daripada bata ataupun tanah liat, di mana air yang menyejat menurunkan suhu persekitaran. Maksudnya di sini diorang boleh menggunakan bata ataupun tanah liat boleh bagi mengurangkan kadar suhu dan mengekalkan suhu tu daripada tahap yang terdedah kepada panas lah. Jadi bila menggunakan kaedah ni, kos dia sangat rendah dan juga mampu memanjangkan jangka hayat sayuran dalam beberapa hari. Dia taklah setinggi penyimpanan
suhu berteknologi tinggi, tapi dia boleh berguna lah untuk jualan tempatan berdekatan dengan rumah ke apa. Selain tu ada juga teknologi iaitu atmosfera terkawal. Di sini dia punya tahap oksigen dan karbon dioksida dalam bilik simpanan boleh diubah sesuai supaya metabolisme buah tu dapat diperlahankan. Contoh apple dan juga buah pear yang boleh disimpan sehingga 6 bulan tanpa kehilangan kualiti. Untuk skala yang kecil pula, kita ada pembungkusan atmosfera diubah sesuai iaitu FAP yang menggunakan prinsip sama tapi dia pada peringkat bungkusan saja. Untuk bidang dengan kacang, inovasi yang semakin luas ialah penyimpanan hermetik, iaitu beg ataupun silo yang kedap udara. Dalam ruangan yang tertutup, oksigen akan berkurangan. Bila dia berkurang, serangga pun tak dapat bertahan untuk bertahan hidup. Jadi penggunaan racun kimia ni boleh dikurangkan. Baik, seterusnya kita beralih kepada teknologi pembungkusan. Teknologi ni dia bukan sekadar untuk menghasilkan hasil jadi kelihatan sangat menarik, tetapi kaedah kecideraan ini dapat melindungi produk daripada kecideraan fizikal, pencemaran mikrob, kehilangan kelembapan dan juga perubahan kimia. Jadi ada keempat kategori utama. Yang pertama adalah pembungkusan pasif. Pembungkusan pasif ni adalah seperti kotak kardboard, seperti kayu dan juga filem plastik biasa. Untuk yang kedua pula adalah pembungkusan atmosfera diposuai MAP yang seperti saya maklumkan tadi. Jadi saya terangkan kembali MAP ni apa? Dia menukarkan tahap oksigen dan karbon dioksida dalam bungkusan. Jadi dia sangat sesuai lah untuk salad yang segar ataupun juga contoh seperti buah stroberi. Yang ketiga adalah pembungkusan aktif. Pembungkusan aktif ni dia berinteraksi dengan produk, contohnya filem anti-mikrob yang menggunakan minyak pati, sachet penyerapan kelembapan ataupun bahan penyerap etilena. So kajian ni dia menunjukkan bahawa filem berasaskan kitosan dengan ekstrak tumbuhan ni dia boleh mengurangkan kerosakan mikrob secara signifikan. Dan yang terakhir untuk teknologi pembungkusan ni adalah pembungkusan pintar. So, pembungkusan pintar ni basically seperti yang kita sedia maklum, pembungkusan pintar ni dia mengandung sensor ataupun indikator. Contohnya macam ada pelekat yang boleh ubah warna. Kalau contoh pelekat tu dia kesan suhu yang tinggi, dia bertukar warna daripada warna asal. Ataupun juga satu lagi iaitu biosensor yang mengesan gas dan juga hasil perebutan. Jadi di sini dia akan membantu pengguna menilai kesegaran dan juga mengurangkan kebanjiran. Untuk kelestarian dan juga cabaran, kita kena sedar tentang isu disebabkan rantai yang sejuk ni dia menggunakan tenaga yang sangat banyak. Jadi manakala untuk plastik pula sekali guna dia akan menyumbang pada sisa, maksudnya pembuangan sisa yang tak betul lah. Ada satu alternatif baru yang dah dibuat iaitu filem biodegradasi. Filem biodegradasi ini pula dia dibuat daripada kaji ataupun kitosan ataupun protein. Bahan ni dia lebih mesra alam tapi dia mempunyai kelemahan dari segi ketahanan dan juga halangan gas. Sekarang ni penyelidik tengah cuba untuk buat nano salutan dan filem hybrid. Dia nak cegah daripada kekurangan filem biodegradasi ni lah. Macam tu juga untuk rantai sejuk ni dia berasaskan tenaga solar. Dan penggunaan bahan penambat ni bila digunakan tenaga solar, penggunaan bahan penambat ni dah lebih baik. Jadi penyimpanan tenaga haba tu boleh diteruskan bagi dia mengurangkan pelepasan karbon. Oleh macam tu kita move on kepada cadangan praktikal daripada teknik-teknik tadi. Okey. Daripada semua penyelidikan ni ada beberapa cadangan yang boleh diketengahkan. Yang pertama adalah pandangan teknologi dengan tanaman protek. Buah bernilai tinggi sangat wajar menggunakan MAP dan bilik sejuk disebabkan untuk mendapatkan hasil dan juga penyimpanan yang lebih baik lah kepada pasaran luar dan juga pengguna. Tapi kalau untuk petani kecil dia pula dia lagi sesuai menggunakan penunjukan penelitian ataupun bag hermetik lah untuk perniagaan kecil mereka. So yang kedua adalah gabungkan kaedah. Maksudnya gabungkan kaedah ni adalah contoh daripada penyelidikan hasil. Lepas tu kita gunakan MAP dan juga lapisan anti mikrob.
Lepas tu kita pantau dengan sensor pintar. Itu salah satu contoh lah untuk penggunaan gabungan kaedah. Yang ketiga adalah reka bentuk dan reka bentuk mampu minit. So, kalau reka bentuk mampu minit ni pula, dia inovasi dia kena sesuai dengan keterangan kecil seperti ruang simpanan komoditi ataupun pembungkusan yang boleh dicipta semula. Dan yang terakhir adalah nilai impak alam sekitar. So, teknologi ni dia melanjutkan jangka hayat tapi dia menghasilkan sistem yang tak boleh dianggap misalnya jangka panjang lah, basically. Kalau untuk sistem pembungkusan dan juga penyimpanan ni. Jadi kita akhirnya kita akan menuju ke kesimpulan lah. Jadi kalau untuk kesimpulan ini, penyimpanan dan juga pembungkusan ni dalam kejuruteraan pertanian ni sebenarnya adalah kunci untuk mengurangkan kerugian lah lepas hasil tuai. Itu kalau cara kita nak kurang hasil tuai, cara kita nak meningkatkan hasil tuai adalah dengan menggunakan penunjukan atmosfera terkawal, sistem hermetik, MAP, pembungkusan aktif dan pintar, dan semua ni dia boleh meningkatkan hasil keselamatan makanan dan juga menambah pendapatan petani. Macam biasa, cabaran tetap ada, iaitu seperti kos, keboleh capaian dan juga kesan alam sekitar. Tapi masa depan bidang ni dia bergantung pada teknologi pintar lah, bahan nampan dan juga reka bentuk yang sesuai dengan tempatan. Dan hasil yang dituai ni pada hakikatnya sama juga nilai dia dengan meningkatkan ladang. Basically kalau untuk penanaman yang pintar ni dia lebih kurang pada penanaman yang tradisional. Tapi memang akan mengambil kos yang lama. Itu je daripada saya. Sekian, terima kasih.